Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, lately ni kita ni triggered habis-habisan guys. Dekat IG banyak posting, dekat Facebook banyak posting, dekat TikTok pun banyak posting tentang satu negara ni diorang sudah bawa main kita punya nabi lah. Daripada speech hingga ke karikatur, memang dah dahsyat dah. Kita tahu guys, negara India kita sangat-sangat kontroversi sekarang, di mana isu tentang penghinaan nabi, dan diorang claim yang nabi kita ni saja-saja je kahwin dengan budak-budak. Ini ada satu masalah yang kita kena cerita lah. Okay guys, sebelum kita nak cerita pasal video ni, korang jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification. Kita layan cerita ni lepas intro. Let's roll it. Okay guys, kepada mungkin yang tak tahulah apa yang jadi, aku faham kadang-kadang aku pun mula-mula orang share, aku share je. Okay, cerita dia macam ni guys. Negara India ni telah pun mencetuskan satu kontroversi. Bukan the whole negara lah. Ada seorang ni datangnya daripada India ni telah pun mencetuskan kontroversi di kalangan umat Islam guys. Bukan saja dekat negara mereka, tetapi di seluruh dunia. Dengan apa yang dia buat, dia telah pun secara tak langsung menghina Nabi kita sebenarnya guys. Okay, kita ceritalah pasal dia. Alright, dia ni merupakan seorang ahli politik India dari parti BJP, Parti Bharatiya Janata. Dia telah pun mengeluarkan satu statement yang berbau penghinaan terhadap Nabi kita. Okey, biasalah guys, bila kita cerita pasal statement-statement ni, biasanya akan viral kat mana? Of course lah, Twitter kan. Okay, isu ni memang tersebar gila-gila lah dekat Twitter dan mendapat perhatian di seluruh dunia, terutamanya pada umat Islam. Kau tahu tak efek dia apa bila diorang dah buat benda ni? Jadi kita akan cerita apa yang dia cakap pasal Nabi tu, tapi kita nak cerita dulu apa efek tentang statement dia. So guys, ini adalah the real kerana mulut badan binasa. Kerana apa? Kerana statement dia je guys telah pun membuat India ni, ataupun menjadikan India ni mengalami satu kesan buruk dalam bidang diplomatik, kerana ada beberapa negara khususnya datang daripada Arab sana telah pun mula memboikot produk-produk India disebabkan statement si politician tersebut. Nampak tak kau? Kan, satu perkataan je habis blocking your country. Daripada mana sebenarnya guys dia ni tersilap cakap ataupun tersilap fakta? Sebenarnya dia ni, aku tak tahulah nak cakap macam mana. Dia ni shock sangat sharing, sampaikan dia tersasul dekat salah satu program TV semasa wawancara kepada dia. Okay guys, mesti korang wonder kan, siapakah nama mereka ataupun siapakah nama dia yang telah pun menyebabkan kucar kacir ni. Okay, nama dia Sharma. Bukan yang kita makan dekat kedai mamak, itu shawarma. Ini Nupur Sharma. Dia ni merupakan seorang ahli politik dan juga peguam di India. Saya ulang balik, dia merupakan seorang ahli politik dan peguam India. Nampak tak? Okey, beliau merupakan seorang jurucakap kebangsaan bagi parti BJP, macam aku cakap tadi lah, yang sering mewakili BJP dalam setiap debat televisyen India sebagai jurucakap rasmi. Sebab apa? Dia merupakan seorang ahli politik dan seorang peguam. Macam aku cakap tadi lah. Faham Ingat peguam ahli politik. Okay guys, so kita tak nak banyak cerita lah, kita jump into the point lah. Sejak bila dia ni salah cakap and menyebabkan kemarahan di serata dunia. Okay, pada Mei lepas, Nur Sharma ni dia hadir dalam sebuah perdebatan yang ditayangkan dekat televisyen nasional. Waktu tu dia orang punya tajuk adalah mengenai satu masjid tua yang dah berusia berabat-rabat ni. Dia orang waktu tu dia orang jadi isu lah, sebab waktu tu dia orang kata masjid ni dibangunkan oleh Kaisar Mughal. Dah lama gila lah. Tapi pada waktu tu dia orang tak setuju kerana apa? Masjid tu didirikan di lokasi kuil Hindu yang dihancurkan. Sampai sekarang lah benda tu masih lagi jadi perselisihan. Maknanya masjid tu dah lama tau guys. Bila masjid tu dah lama, dia jadi isu sebab diorang dapat tahu yang tapak masjid asal tu adalah tempat
lokasi kuil kan. Diorang goborkan kuil, and then diorang naikkan masjid kat situ. So adalah this and that, this and that, this and that, this and that, this and that. Masa perbincangan tersebut, si Nupur Sharma ni tiba-tibalah pula dia pergi petik benda lain, dia keluarkan kenyataan yang menyinggung fakta tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu dia cakap apa? Nabi Muhammad sendiri menikahi seorang wanita ataupun seorang gadis yang baru berusia 6 tahun. Lalu baginda telah pun melakukan hubungan seks bersama dengannya di usia 9 tahun. Di manakah akal waras seorang lelaki dewasa ketika dia mengahwini kanak-kanak tersebut? Wow. Yakinnya kamu? Okey, kerana daripada hal tersebut, shawarma shawarma makanan. Alright. So, bila je kenyataan tersebut dikeluarkan dekat televisyen nasional tu tadi, dia ni siapa tadi? Dia merupakan seorang politician dan juga seorang peguam. So bila benda ni jadi guys, memang dia trigger lah. At first dekat India lah, orang-orang Muslim memang marah gila dekat dia. Dan kesan daripada hal tersebut, Sharma ni telah pun dikeluarkan dari parti BJP tersebut. And yang paling best sekali, semua firma guaman dekat India sekarang tengah ban dia. Kau jangan buat hal dekat India tu pun, kau ingat semua anti-Islam ke? Semua hang salah cakap memang dia potong habis-habisan. Sebenarnya cerita pasal si Sharma ni dah settle dah. Itu je cerita dia. Dia ni salah cakap. Aku tak tahulah dia salah cakap ataupun dia tak faham. Dia tahu tentang Islam tapi mungkin dia tak beberapa tahu tentang Islam. Kau faham tak maksud aku? Macam tu. Sebab bila kenyataan ni dikeluarkan, efek tu memang pada dia, pada negara dia. And dia dah nampak dah yang Islam ni bukan benda yang boleh dibuat main. Tapi guys, belum lagi reda pasal isu diorang nak boycott India, diorang nak boycott si Sharma ni, muncul lagi satu isu di mana negara Belanda guys dikatakan pergi backup India dan juga si Sharma ni. Diorang kata negara-negara Arab yang menghalang ataupun memutuskan hubungan diplomasi dengan India pada waktu ni adalah satu tindakan yang tak wajar dan tindakan tersebut perlu dikaji semula, dan menurut beliau juga ini adalah merupakan satu tindakan sembrono. So bila kita boleh cakap sembrono ni, dia macam asal boleh, satu tindakan yang asal boleh, tak ada prosedur, tak ada SOP, tak ada perbicaraan, tak ada rayuan, tak lalu mahkamah. Negara Arab terus tutup semua cerita. So kat sini Belanda pun tak pasal-pasal pun kena boycott. Seperti yang kita tahu guys, ada kata-kata yang telah mengata, kalaulah kita punya agama dihina dan kita berdiam diri, gantikan saja pakaian kita ni dengan kain kafan. Itulah yang sedang dilakukan oleh umat-umat Islam di seluruh dunia. Of course guys, they are talking about our prophet, kita punya Nabi SAW, antara manusia yang paling mulia dekat muka bumi ni. Of course. And bila ada orang backup, takkan kita nak diam? Betul tak? Okay, kita tak nak jauh-jauh pasal agama, takutkan aku naik share pula. Okay, kita nak cerita pasal isu pedofilia. Okey, isu pedofilia yang katanya pemimpin-pemimpin besar ni suka-suka je nak ambil budak-budak kecil ni jadikan diorang punya isteri. Itu yang cuba dibangkitkan oleh Sharma. Jom kita ceritakan tentang siapakah tokoh-tokoh yang pernah melakukan hal sebegini. Bukan diorang ni pedofilia, tetapi mengahwini seorang perempuan yang terlalu muda untuk bergelar isteri. Okay guys, kalau korang nak tahulah, zaman-zaman dulu culture diorang lain dengan kita lain. Diorang dulu memanglah nak kahwin dengan budak-budak umur 6 tahun, 9 tahun ni bukan 6 tahun, 9 tahun macam kita pergi tadika, tak kan. Diorang ni merupakan orang-orang yang dilatih daripada kecil. Mungkin pada waktu tu 6, 9 tahun ni memang dah ready dah nak jadi wife. Tapi tak apa, macam aku cakap tadi, aku nak cerita dengan korang orang-orang lain yang kahwin muda. Okay, first kali adalah Saint Augustine pada tahun 350 Masihi. Dia ni merupakan seorang paderi Kristian yang berkahwin dengan perempuan yang berumur 10 tahun ketika itu. Bukan itu saja guys, King Richard yang kedua 1400 Masihi, Raja England and Lord of Ireland juga telah berkahwin dengan seorang wanita yang berusia 7 tahun. Bukan itu saja guys, Henry VIII ataupun Raja England pada tahun 1500 Masihi juga pernah berkahwin dengan seorang perempuan yang baru berusia
6 tahun. Bila kita cakap pasal Islam, cepat je orang nak attack. Tapi itulah, bila cerita pasal diorang punya hal, diorang dok sorok-sorok. Okay guys, kita nak cerita tentang salah silah ni sikit kan. Okay, aku faham ramai orang keliru. Betul ke Nabi Muhammad kita ni berkahwin dengan Aisyah pada usia dia 6 tahun? Ramai orang keliru. Ini aku pun bukanlah orang kata agamawan yang tahu sangat, tapi melalui apa kajian, apa bacaan, apa yang aku tahu. Okay, first thing first, kita kena tahu Aisyah, dia merupakan satu-satunya perempuan yang bukan janda yang dijadikan isteri Rasulullah. Maksud aku, sebelum tu, maaf kalau aku salah, tolong betulkan dekat komen. Sebelum Rasulullah berkahwin dengan Aisyah, tak silap aku, semua itu ibu-ibu tunggal, wanita-wanita yang perlu dibela. Itu merupakan isteri Rasulullah sebelum Aisyah. Alright, dia berjumpa dengan Aisyah, betul, waktu tu Aisyah budak lagi. Budak lagi. And pada waktu tersebut guys, menurut ada sumber yang aku baca, culture untuk kahwin muda ni bukanlah satu kesalahan, tapi satu tanggungjawab lah. Sebab waktu tu kebiasaan diorang, kau faham kan, zaman tu zaman perang, and zaman-zaman perempuan ditindas. So diorang perlukan lelaki untuk protect all this girl. Tapi kita back to cerita pasal betul ke Nabi Muhammad berkahwin dengan Aisyah pada umur dia 6 tahun. Okay, menurut apa yang Acap baca lah, ini kita go to, aku kata simple punya cerita lah. Okay guys, kita cerita pasal Aisyah dulu. Kalau kita tengok salah silah hubungan ataupun Aisyah ni punya keturunan. Okay, Aisyah ni kita tahu dia ada kakak nama Asma, ada kakak nama Fatimah. Alright, so kita back to Asma ni punya point. Okay, kakak Aisyah ni, Asma ni, dia dengan Aisyah bezanya 10 tahun. Alright, dan menurut kajian ustaz-ustaz tu semua, aku ada dengar diorang kata Asma ni meninggal dunia pada umur 100 tahun ketika 73 Hijrah. Pada waktu tu guys, kalau kita tolak daripada 100 ke 73, masa tahun pertama hijrah lah, 73 tahun lepas tu, faham tak? Nampak tak perjalanan dia? Dia umur 100, dia meninggal. Waktu tu 73 hijrah. Hijrah yang pertama, dia umur berapa? Berapa? Tak dapat. 27 lah, lebih kurang 27, 28 macam tu lah. Masa dia 27, dia 28, maknanya Aisyah dengan dia ni tolak 10 tahun. 27, 28 tolak 10, jadi mungkin 18, mungkin 17. So kalau kita ikut sirah, Nabi Muhammad SAW dia berkahwin dengan Aisyah selepas perang Badar, which is lebih kurang selepas 2 tahun hijrah. 17, 18, 19. So baginda secara mungkin matematiknya, kita kira mengikut kajian sirah dan sebagainya, ulama-ulama ni, dia berkahwin dengan Aisyah pada umur 19 tahun. Which is okay kot. Aku rasa orang sekarang pun ada. Benda tu tak mendatangkan masalah. Tapi macam aku cakap lah, bila when it come to sejarah dan dicakap oleh orang yang tak mendalami secara khusus tentang kitab kita, mungkin dia percaya tentang satu fakta 69 tadi itulah, yang di mana dia berkahwin pada umur 6 tahun dan bersama pada umur 9 tahun. Benda ni popular guys. Opinion 69 ni popular gila. Dekat barat, dekat mana-mana orang selalu tanya kat kita, is it Nabi kita ni berkahwin dengan seorang budak kecil and dia bersama pada umur 9 tahun. Wow. Bila kita fikir secara liberal sekarang, gila apa? Gila perempuan ke? Maaf cakap tapi that is our thing about. So apa yang Acap cakap ni, ini bukan main-main, bukan palatau, but this is the fact. Okay, kalau kita cerita pasal salah silah umur akaknya Asma meninggal pada tahun bila, Aisyah ini berkahwin dengan Nabi tahun bila, selepas perang, hijrah dan sebagainya, kita mungkin akan dapat tahu. Okay guys, so mungkinlah kalau lepas ni orang tanya kita pasal Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah betul ke pada umur 6 tahun dan bersama pada umur 9 tahun, kita ada jawapan kita sendiri. Alright, so guys, Acap rasa sampai sini saja. Kita nak ulaskan. Okay, sikitlah pesanan untuk korang semua, untuk siapa-siapa yang tengah menonton. Okay guys, kita jadi orang Islam, aku faham kehidupan kita masing-masing.
tapi agama kita tetap satu. Kerana apa? Ketika agama kita direndahkan, bangkitlah kita sebagai anak Islam untuk menegakkan, kerana yang jaga agama kita adalah kita, bukan yang lain guys. Okay, so aku just harap kita ambil tahu, at least tahulah kan, walaupun kita kata kita ni tak tahu pasal agama sangat, tapi at least kita tahu tentang sirah ataupun salah silah Nabi Muhammad kita. Dan yalah, kalau boleh lebih bagus dalami lagi kan. Alright guys, kita percaya Allah itu satu, kita percaya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. So upgrade your syahadah. Kita jumpa lagi di video akan datang. I see you and I see you guys. Wassalamualaikum. Bye.